Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu kembali kita di dalam kelas pendidikan Islam. Pada hari ini Ustaz akan mengajar tajuk sirah yang tajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin agung. Baiklah, anak-anak boleh rujuk buku teks muka surat 150. Mari kita lihat kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang amanah, menepati masa, kuat beribadah, bertanggungjawab, menghormati orang lain, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, memelihara hubungan dengan manusia, menjaga tutur kata dan adab sopan, dan juga suka membantu dan menghindari perkara-perkara yang sia-sia. Mari kita lihat pula pengertian pemimpin. Pemimpin bermaksud individu yang bertanggung jawab menerajui sesuatu organisasi. Mengapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diiktiraf sebagai pemimpin teragung oleh masyarakat Islam dan bukan Islam? Di sini juga kita boleh lihat, kita boleh lihat kepribadian baginda. Baginda juga mengasihi orang tua dan kanak-kanak. Baginda juga seorang yang penyabar, sentiasa bercakap benar. Baginda juga suka bersedekah dan tenang, juga pemaaf. Baiklah, mari kita lihat pula peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin masyarakat. Tugas-tugas baginda ialah menyatukan masyarakat Madinah yang berbilang agama dan kaum, menyemai sikap hormat menghormati dan toleransi dalam masyarakat, berganding bahu antara pemimpin dengan rakyat, tidak menggunakan kekerasan dan paksaan, memupuk nilai murni dalam masyarakat, menjadikan masjid pusat dakwah dan kegiatan masyarakat Islam, seterusnya menjadikan setiap individu bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah. Di sini kita lihat peranan Nabi Muhammad sebagai pemimpin masyarakat. Di sini juga diterangkan kepada kita bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua negara, ketua tentera, maafkan saya. Antara tugas baginda ialah menghulurkan perdamaian dengan kabilah-kabilah dan negara luar, merancang strategi peperangan, mengetuai peperangan menentang musuh dengan tenang dan bijaksana, seterusnya menjaga adab ketika berperang seperti tidak merosakkan bangunan dan tumbuh-tumbuhan. Sini kita lihat peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua tentera. Baiklah, kita teruskan dengan peranan Nabi Muhammad ataupun tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua hakim. Antara tugas baginda ialah menjadikan Al-Quran dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sebagai asas menjatuhkan hukuman. Yang kedua, adil dan saksama serta berpendirian tegas. Seterusnya, menjatuhkan hukuman berdasarkan bukti dan saksi tanpa pilih kasih. Di sini
terangkan kepada kita tugas Nabi Muhammad sebagai ketua hakim. Seterusnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perancang ekonomi negara. Antaranya ialah menghapuskan dasar ekonomi jahiliyah. Kedua, mewujudkan dasar ekonomi Islam yang adil. Yang ketiga, mewujudkan zakat daripada mereka yang wajib mengeluarkannya. Yang keempat, mengagihkan zakat kepada mereka yang layak. Dan yang kelima, membasmi segala bentuk penindasan seperti riba, rasuah dan juga penipuan. Baiklah, kita teruskan lagi dengan ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin unggul. Di sini Ustaz akan menyampaikan cerita berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, mari kita lihat sama-sama muka surat 154. Kaum musyrikin Mekah dan golongan Yahudi telah berpakat untuk menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin di Madinah. Segala persiapan dilakukan dengan rapinya agar peperangan kali ini dapat mengalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghentikan dakwah baginda. Berita ini telah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa bersedia dan berwaspada terhadap pergerakan musuh Islam. Baginda bersegera mengadakan mesyuarat bagi mendengar pandangan anggota mesyuarat tentang strategi mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh yang sangat ramai. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Salman Al-Farisi mencadangkan agar dibina parit yang dalam dan besar di sekeliling kota Madinah. Baginda menerima cadangan yang terbaik, lalu proses penggalian parit dimulakan. Kerja-kerja penggalian parit berjalan lancar apabila mereka melihat kegigihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggali parit bersama-sama. Apabila musuh sampai di sempadan Madinah, mereka gagal memasuki Madinah dan tidak dapat menyerang kerana terhalang dengan parit yang sangat dalam dan besar. Mereka mengambil keputusan mengepung kaum muslimin. Keadaan menjadi tegang apabila kaum Yahudi Bani Quraizah mengkhianati perjanjian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berpihak kepada musuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi situasi ini secara tenang dan bijaksana. Baginda bermunajat mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan merancang strategi menghadapi serangan musuh. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, berlakunya angin kencang yang merobohkan khemah-khemah musuh dan merosakkan harta benda. Mereka berasa gerun dan takut lalu bergegas meninggalkan Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin sangat bersyukur atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan musuh berakhir tanpa berlakunya peperangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku ketua negara Madinah bertindak tegas dan adil dengan bimbingan wahyu terhadap kaum Yahudi Bani Quraizah. Mereka dikenakan hukuman setimpal atas jenayah pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka. Seterusnya, mari kita lihat iktibar kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin. Yang pertama,
mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Yang kedua, menjaga kebajikan orang yang dipimpin dan tidak mengambil kesempatan ke atas mereka. Yang ketiga, menjalinkan hubungan baik dengan bukan muslim. Yang keempat, berbincang dan merancang bersama-sama anggota mesyuarat untuk mendapatkan keputusan terbaik. Yang kelima, baginda seorang yang tenang, tabah dan sabar menghadapi dugaan dan cabaran. Baginda juga seorang yang tegas dan adil dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Baginda tidak berputus asa dan banyak bermunajat memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan baginda memiliki akhlak terpuji yang boleh dicontohi oleh orang yang dipimpin. Begitulah tadi berkenaan dengan iktibar kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin. Sekiranya kita dilantik menjadi seorang pemimpin, jadilah ataupun terapkanlah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam jiwa kita sebagai seorang pemimpin. Baiklah, Ustaz rasa sampai di sini sahaja pertemuan kita pada kali ini. Ustaz sudah sediakan tugas di bahagian kuis. Ustaz harap anak-anak dapat menjawab soalan kuis yang telah disediakan oleh Ustaz pada link yang telah diedarkan. Ustaz sudahi dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.